Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Intan Zarina binti Ghazali daripada Politeknik Seberang Perai. Saya akan membentangkan kajian tindakan yang telah dijalankan bersama rakan saya Anisah binti Ahmad. Tajuk kajian tindakan kami adalah Case Study Rubrik 2.0, meningkatkan keselarasan pemakahan penilaian case study bagi kursus DBM 30033 dan DBM 30043. Sebagai pengenalan, kursus DBM 30033 dan DBM 30043 merupakan kursus Engineering Matematik 3 dan Electrical Engineering Matematik yang merupakan antara kursus teras yang perlu diambil oleh pelajar kejuruteraan mekanikal dan kejuruteraan elektrik di Politeknik Seberang Perai. Secara asasnya, kandungan kedua-dua topik ini adalah sama kecuali pada topik yang terakhir. Kursus DBM 3033 dan DBM 30043 ini dinilai melalui dua jenis penilaian iaitu daripada penilaian kerja khusus dan peperiksaan akhir. Dua aras domain taksonomi yang digunakan adalah domain kognitif bagi penilaian kuis, test dan end of chapter dan domain afektif bagi penilaian untuk case study. Menurut Shelina Sose Nathan 2017, salah satu daripada alat penilaian yang sesuai ialah rubrik di mana ia mampu menyediakan fleksibiliti dalam menilai dan menambah baik konsistensi dalam proses penggradan. Oleh yang demikian, satu rubrik telah digariskan oleh bahagian penilaian kurikulum BPN, Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK untuk dijadikan medium pengukuran yang sesuai dan juga untuk tujuan keselarasan. Melalui pengalaman pengkaji, terdapat beberapa kesukaran yang dihadapi semasa proses penilaian pemakahan case study menggunakan rubrik sedia ada. Oleh itu, satu kajian tindakan dijalankan bagi mengenal pasti punca permasalahan dan mencari solusi dalam mengatasi ketidakseragaman pemakahan penilaian case study bagi kursus DBM 30033 dan DBM 30043. Model kajian kemis dan McTaggart 1998 digunakan sebagai asas dalam kajian tindakan ini yang mencadangkan 4 langkah utama yang perlu dipatuhi mengikut turutan pada setiap kitaran termasuk merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Refleksi kajian menyoroti pensyarah yang mengalami masalah dalam menentukan markah kes study pelajar mengikut rubrik yang telah ditetapkan oleh pihak JPPKK. Rubrik yang digunakan adalah selaras untuk semua politeknik se-Malaysia di mana markah keseluruhannya adalah 100 markah dan menyumbang kepada 15% markah penilaian berterusan pelajar. Terdapat 5 kriteria yang telah disenaraikan secara am dan tidak diperincikan dengan jelas. Hasil analisa menunjukkan terdapat perbezaan markah case study yang agak ketara antara pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus DBM 30033 dan DBM 30043 di Politeknik Seberang Perai. Masalah ini berpunca daripada rubrik yang ditetapkan oleh setiap kriteria adalah secara umum dan tidak terperinci. Pensyarah memberi markah secara subjektif dan tidak selaras kerana tiada garis panduan yang jelas mengenai setiap kriteria. Format pemakahan juga adalah kurang jelas. Sekiranya keadaan ini berterusan, markah case study yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut adalah tidak selaras walaupun menggunakan rubrik yang sama. Penilaian pensyarah juga adalah tidak konsisten untuk setiap kumpulan dan pelajar akan terkesan kerana ia memberi impak kepada markah penilaian akhir mereka. Ini secara tidak langsung menjejaskan objektif kursus dan memberi kesan terhadap tahap pencapaian pelajar dan kursus DBM 30033 dan DBM 30043 seterusnya mempengaruhi imej graduan politeknik. Fokus kajian. Kajian ini memberi fokus kepada pensyarah dalam membuat penyelarasan markah pentaksiran penilaian case study bagi kursus DBM 30033 dan DBM 30043. Walaupun telah dibekalkan dengan rubrik pemakahan dari JPPKK, tetapi masih terdapat kelompongan dari segi pemakahan yang menyebabkan pensyarah memberi markah mengikut perspektif dan pertimbangan masing-masing. Ini sedikit sebanyak menyebabkan ketidakseragaman pemberian markah yang mungkin dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti persekitaran, emosi dan lain-lain. Menyedari masalah ini, kajian dijalankan dengan memfokuskan kepada penambahbaikan perincian borang rubrik bagi penilaian case study untuk kegunaan pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus DBM 30033 dan DBM 30043 di Politeknik Seberang Perai sahaja.
Objektif kajian. Terdapat dua objektif kajian iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum adalah untuk menyelaraskan pemakahan kes study pelajar dalam kursus DBM 30033 dan DBM 30043 mengikut rubrik pemakahan yang dibekalkan oleh JPPKK dan membantu pensyarah untuk memberi markah secara konsisten melalui penghasilan kes study rubrik 2.0. Objektif khusus. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan perbezaan markah kes study pelajar. Yang kedua, meningkatkan keselarasan permakahan dalam penilaian kes study. Dan yang ketiga adalah mengenal pasti persepsi pensyarah terhadap penggunaan kes study rubrik 2.0. Kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran bagi kajian ini terdiri daripada 7 orang pensyarah yang mengajar kursus DBM 30033 dan DBM 30043 dari Jabatan Matematik Sains dan Komputer Politeknik Seberang Perai. Kesemua 7 orang pensyarah ini adalah yang mengajar kursus DBM 30033 dan DBM 30043 kepada pelajar dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Seberang Perai. Perancangan dan pelaksanaan kajian tindakan. Terdapat 3 langkah yang telah disenaraikan. Sebelum langkah intervensi diambil untuk menyelesaikan isu tersebut, pengumpulan data dan tinjauan masalah telah dijalankan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut. Langkah kedua adalah untuk analisa data tinjauan awal untuk mendapat maklum balas secara terus dan mengesan isu berbangkit. Seterusnya, langkah tindakan dan aktiviti intervensi telah dijalankan untuk melengkapkan kajian tindakan. Untuk langkah pertama, pengumpulan data tinjauan masalah, penyidik telah menjalankan 2 kaedah pengumpulan data awal iaitu yang pertama, temu bual soalan terbuka untuk mengenal pasti masalah pensyarah dengan lebih mendalam apabila pensyarah menghuraikan masalah semasa temu bual. Dan yang kedua, semakan lembaran kerja kes study pelajar beserta borang rubrik pemarkahan iaitu untuk memerhati cara pemarkahan yang dibuat oleh pensyarah. Langkah yang kedua, analisis data tinjauan awal. Berikut merupakan hasil temu bual, dialog dan luahan hati pensyarah DBM 30033 dan DBM 30043. Hasil analisa menunjukkan pensyarah kurang jelas dengan markah pada setiap kriteria yang dinyatakan dalam borang rubrik. Borang rubrik yang dibekalkan oleh JPPKK terlalu umum dan tiada perincian. Terdapat beberapa kriteria lain yang dirasakan perlu untuk diperuntukkan markah. Untuk semakan lembaran kerja kes study pelajar beserta borang rubrik pemarkahan, analisis mendapati tiada keseragaman markah antara pensyarah-pensyarah dan pensyarah tidak konsisten dalam proses memberi markah. Langkah 3. Tindakan dan aktiviti intervensi. Satu bengkel penyelarasan telah dijalankan melibatkan 7 orang pensyarah yang mengajar kursus DBM 30033 dan DBM 30043. Bengkel ini bertujuan mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan terdapat perbezaan markah kes study pelajar. Selain itu, bengkel ini juga dilaksanakan untuk membuat pemurnian pada borang rubrik yang dibekalkan oleh pihak JPPKK bagi penilaian kes study. Kemudian semakan 1 telah dijalankan di mana semasa bengkel berlangsung, setiap pensyarah dibekalkan dengan 1 sampel skrip jawapan laporan kes study pelajar yang sama. Dengan berpandukan borang rubrik yang dibekalkan oleh JPPKK, semua pensyarah perlu memeriksa skrip berkenaan dan memberi markah masing-masing. Hasil dari markah yang diperolehi direkod dan dianalisa. Perbandingan markah telah dijalankan. Setelah itu, perbincangan dijalankan merujuk kepada hasil perbandingan markah. Kriteria-kriteria yang memberi perbezaan markah yang ketara dibincangkan. Seterusnya, penghasilan kes study rubrik 2.0. Pembahagian markah untuk setiap kriteria diperincikan dengan lebih jelas dan penerangan yang jelas untuk setiap item-item dibangunkan dan disenaraikan pada kes study rubrik 2.0. Setelah terhasilnya kes study rubrik 2.0, pensyarah-pensyarah sekali lagi diminta untuk memeriksa sampel kes study pelajar yang sama menggunakan borang rubrik yang baru berpandukan kes study rubrik 2.0. Pemerhatian dapatan kajian. Kaedah analisis dapatan kajian adalah seperti berikut yang mana untuk objektif yang kedua iaitu meningkatkan keselarasan pemarkahan dalam penilaian kes study, kaedah yang digunakan adalah analisis markah semakan 1 dan semakan 2.
Manakala untuk mengenal pasti persepsi pensyarah terhadap penggunaan kes study rubrik 2.0, analisis borang soal sidik telah digunakan. Berikut merupakan analisis markah semakan 1. Aktiviti semakan 1 yang dijalankan adalah berpandukan rubrik yang dibekalkan oleh JPPKK. Hasil dari aktiviti yang dijalankan, terdapat perbezaan markah yang agak ketara di antara 7 orang pensyarah yang memeriksa skrip jawapan pelajar yang sama. Jadual ini menunjukkan markah semakan 1 yang diperincikan mengikut kriteria. Jumlah markah yang paling tinggi adalah 17, manakala markah yang paling rendah ialah 10. Perbezaan markah ini adalah sebanyak 7 markah yang mana ia adalah jurang yang sangat ketara yang melibatkan markah per 100 iaitu 50 dan 85. Ini menunjukkan wujudnya ketidakseragaman markah di antara pensyarah. Analisis pada setiap kriteria menunjukkan kriteria 2, 3 dan 4 menyumbang kepada perbezaan markah yang ketara. Walaupun berpandukan kepada borang rubrik yang sama, namun pensyarah membuat tafsiran sendiri untuk membuat penilaian terhadap pelajar yang sama. Daripada rubrik yang dibekalkan oleh JPPKK, kriteria 2 calculation, kriteria 3 report writing dan kriteria 4 conclusion telah ditambah baik. Setiap kriteria diperincikan supaya lebih berfokus dan setiap kriteria diletakkan senarai item yang perlu dinilai beserta markah yang layak diperolehi. Berikut merupakan penghasilan case study rubrik 2.0. Setiap kriteria dihuraikan dengan jelas dan item-item yang dinilai disenaraikan pada setiap bahagian. Format penulisan diperincikan mengikut markah yang layak diperolehi oleh para pelajar. Analisis markah semakan yang kedua. Setelah terhasilnya rubrik 2.0, pensyarah sekali lagi telah diminta untuk memeriksa sampel kes study pelajar yang sama menggunakan borang rubrik 2.0 yang baru. Hasil dari proses tersebut, markah yang diperolehi daripada 7 orang pensyarah adalah seperti berikut. Jadual ini menunjukkan markah yang diberikan oleh pensyarah adalah antara 15 dan 16 markah sahaja. Markah yang diberikan lebih seragam dan tiada jurang yang sangat ketara. Markah pada setiap kriteria adalah selaras. Berikut merupakan perbandingan markah semakan 1 dan semakan 2. Hasil dapatan markah semakan 1 dan semakan 2 menunjukkan peningkatan yang ketara dari segi keselarasan markah. Markah yang diberikan oleh semua pensyarah dalam semakan yang kedua adalah lebih seragam berbanding dengan semakan 1. Ini kerana rubrik yang terdahulu telah dimurnikan dan ditambah baik dengan lebih jelas dan terperinci. Setiap kriteria diperincikan beserta markah yang relevan untuk pelbagai kemungkinan jawapan dari pelajar. Ini sangat membantu pensyarah untuk membuat penilaian yang lebih adil dan konsisten kepada pelajar. Seterusnya, analisis borang soal selidik. Analisis persepsi pensyarah terhadap penggunaan kes study rubrik 2.0 dilakukan menggunakan borang soal selidik. Borang soal selidik ini mengandungi 10 item dengan 4 skala iaitu sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Borang soal selidik ini diedarkan sebelum dan selepas pelaksanaan bengkel penyelarasan. Berikut merupakan hasil analisis borang soal selidik tersebut. Hasil respon menunjukkan penggunaan kes study rubrik 2.0 memberi kesan yang positif jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kesemua 10 item dalam borang soal sidik persepsi pensyarah terhadap kes study rubrik 2.0 adalah pada skor setuju dan sangat setuju. Item 6, 9 dan 10 mencatatkan skor 100% sangat setuju setelah penghasilan kes study rubrik 2.0. Ini menunjukkan penghasilan kes study rubrik 2.0 sangat membantu pensyarah dalam membuat penilaian kes study pelajar secara lebih selaras dan adil. Pensyarah juga ada mencadangkan mengadakan bengkel keselarasan kepada pelajar bagi menerangkan tata cara penyediaan kes study dengan lebih baik agar memenuhi kriteria yang telah dinilai melalui rubrik. Refleksi kajian. Terdapat dua aspek refleksi iaitu dari aspek pensyarah dan aspek ketua khusus. Pengkaji mendapati proses penentuan pemarkahan di kalangan pensyarah adalah lebih konsisten dan adil selepas menggunakan rubrik case study rubrik 2.0. Pensyarah-pensyarah juga berpuas hati dengan penghasilan case study rubrik 2.0 kerana ia lebih jelas dan memudahkan mereka membuat penilaian kepada pelajar dan lebih selaras. Dari aspek ketua khusus pula,
Ketua Pusus boleh mengemukakan hasil dapatan kepada bahagian penilaian kurikulum BPN JPPKK untuk semakan penambahbaikan agar dapat diselaraskan di semua politeknik. Kesimpulan, daripada masalah yang disenaraikan, tindakan telah diambil dengan terhasilnya kes study rubrik 2.0 yang telah digunakan untuk meningkatkan keserasan markah dalam penilaian secara adil kepada pelajar. Analisis dapatan juga menunjukkan dengan penggunaan kes study rubrik 2.0, pensyarah lebih jelas dan berpuas hati dengan markah yang diberikan semasa membuat penilaian. Secara keseluruhannya, kes study rubrik 2.0 berjaya meningkatkan keselarasan pemarkahan dalam penilaian kes study pelajar bagi kursus DBM 30033 dan DBM 30043 di Politeknik Seberang Perai. Walaupun begitu, pengkaji percaya proses pengundian rubrik perlu dilihat secara berterusan bagi mengatasi masalah-masalah lain yang mungkin dihadapi oleh pensyarah pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.